Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita masuk kepada chapter 6 tentang database. Okey, seperti biasa, permulaan daripada chapter ni kita ada masalah dan penyelesaian. Okey, masalah apa yang ada dekat sini? Dekat Toronto Globe and Mail. Okey, dekat sini masalah dia database dan sistem file adalah tempat yang berbeza. Contohnya sistem ni pakai database lain, yang ni pakai database lain. Jadi apa penyelesaian dia adalah kita gunakan centralized database. So kita akan gunakan satu database, tapi sistem yang berbeza akan menarik database yang sama. Okey. SAP ni adalah sistem untuk enterprise yang lebih kepada data. Dia ada dia punya bahasa programming dia dan sebagainya, tapi dia lebih konten dia lebih kepada data. Salah satu peranan IT adalah sebagai pengurus data yang terbaik. Okey, macam ni. Jika awak lebih baik mengurus database, so itu antara peranan yang terbaik. Okey. Kalau macam masa sebelum ni kita gunakan file organization, sistem file lah. Database dia group of related file. Dalam satu database ada file tertentu. Okay, file ni apa? File ni adalah group kepada record. Record yang sama. Record pula adalah group kepada related field. Field adalah karakter yang dikira sebagai nombor ataupun huruf, perkataan lah. Kat sini maksudnya entity dan attribute ni. Okay, ni ada data hierarchy. Awak boleh tengok dekat dalam ni lah slide. Ini tak apa, ni awak boleh study lah. Ada database yang paling besar, lepas tu kita ada file, lepas tu ada record, field, byte and bit yang last sekali. Apa masalah dengan sistem file? Data bertindih. Orang ni buat file, orang ni buat file. File tak jumpa, kita buat file baru. So, dekat sini data tu bertindih. Dan data pun tak sama, sebab yang ni letak 100, yang ni letak 200. So dah berbeza. Contohnya awak update alamat awak gunakan sistem file, tulis tangan kan. So bila file tu hilang, tak ada update dan kurang fleksibel. Nak masuk kepada sistem pun susah. So seterusnya, ini dia file processing. Okay, awak boleh tengok kat sini. Setiap benda ni adalah dia punya maklumat. Data dan maklumat dia adalah berbeza bergantung pada warna dia lah. Seterusnya kita wujudkan database. Okay, database ni adalah centralized lah secara menyeluruh. Kalau kita cakap DBMS, dia adalah database management system. So benda ni lah yang akan uruskan database. Dia software lah. Dia sistem dia akan bahagikan logikal dan fizikal. Dia lah mengubah file hardware tadi kepada software. Ini contoh dia. Ini human resource database. Tapi database ni boleh buat pelbagai jenis sistem. Sistem lain pun akan ambil database yang sama. Contoh ni lah. Okay. Relational DBMS. Biasanya ada 2 dimensional table. Dia ada entity dan attribute. Table tu ada apa? Ada row dan column. Ni kalau awak refresh balik dalam subject database, adalah benda ni. Row ataupun kita panggil tuple, field kita panggil sebagai column. Kita ada key field, primary key dan foreign key. Ni adalah contoh dia lah. Database ni primary, ni foreign, ini key of field, ni attribute dia. Okay, continue lagi. Okay, ada beberapa operasi yang berguna lah dalam data ni. Contohnya seperti select, join and project. Ini kita gunakan bahasa SQL lah untuk dapatkan sesuatu maklumat daripada database. Ni dia. Dia nak gabungkan table ni, dia guna select, join and project. Dia pilih 2 ni, dia akan jadi satu table. Ada database yang non-relational database ataupun non-SQL. Ini database yang lebih fleksibel lah. Dia tak gunakan satu bahasa SQL sahaja. Database ni biasanya dia mudah diukur lah. Terletaknya dekat web, social media dan grafik. Sebab benda ni dia tak perlukan database yang terlalu teliti lah. Macam sistem kan dia nak database yang teliti. So lebih better gunakan SQL. Database yang ada dekat cloud, ada yang perlu install, ada yang cloud. Contoh yang ada dekat cloud, ni lah
Amazon Relational Database Service, Microsoft SQL Azure, dan Private Cloud. Ada banyak lagi. Kemampuan DBMS, kita ada automatic dan manual storing. Ni ada auto, macam mana kita boleh set lah, tak kira dari segi masa ataupun keyword dia, dia akan automatic masuk. Data manipulation pula kita gunakan bahasa SQL, dia panggil Microsoft Access User Tool for Generating SQL. Kadang-kadang kita boleh gunakan Microsoft Access, bukan Excel, Access yang ni. DBMS biasanya dia akan ada report dia dekat dalam sistem kan. Kita katakan dia akan keluarkan Crystal Report. Crystal Report tu adalah dia punya program untuk print out report. Kalau nak tengok report daripada database, kena tekan Crystal Report lah. Ini contoh Microsoft Access. Dia cara nak masuk ke database dalam Microsoft Access. Ini contoh kepada query untuk SQL, bahasa SQL lah. Ni kita gunakan bahasa Access SQL tadi dekat dalam Microsoft Access. Dalam proses untuk design database ni ada banyak proses. Salah satu design, maksudnya kita design dulu, buat logical dia macam mana kita nak susun database, dari table mana masuk ke mana kan. Lepas tu design proses identify, macam mana kita nak define adakah database ni redundant ataupun berulang. Kita perlu membuat design database yang lebih menjimatkan. Contohnya dekat satu table dah ada nombor IC. Kalau awak buat table yang lain, awak perlu tarik saja nombor IC yang ada dekat table yang lagi satu. Tak perlu awak nak letak kolom nombor IC juga. So, supaya data tu tidak berulang lah. Tak ada dua tempat yang ada nombor IC. Seterusnya kita pergi kepada normalization. Normalization ni akibat banyak sangat data, kadang-kadang kita akan ada pertindihan data. Macam saya cakap tadi, IC dekat dua tempat kan. So, bila kita gunakan step normalization, dia akan mengurangkan pertindihan data tersebut. Ni dia before normalization. Dia akan ambil ni keypad, key. Ini awak boleh rujuk balik slide untuk awak buat rujukan lah. Kemungkinan saya akan laju sikit. Referential integrity rule, used by RDMS to ensure relationship. Yang ni dia nak check relationship antara table tadi, kena ke tak kena, one to many, many to one. Dekat bawah ni cara untuk check. Salah satu design yang kita buat adalah Entity Relationship Diagram, ERD. Inilah nak tunjuk database kita pergi ke mana, apa hubungan setiap entity. Ni dia Entity Relationship Diagram. Dia ada one to many, many to one. Ni boleh tengok kat sini. Big data. Sekarang kita cakap tentang database. Tapi bila cakap big data, dia database yang bukan hanya ada dekat sini, dekat sistem ni, tapi dia ada menyeluruh, ada lagi besar. Contohnya dalam dunia, dalam Malaysia. Database ni biasanya dia lebih tinggi dia punya capacity memory, contohnya dalam petabyte dan exabyte. Terlalu besar lah. Kalau DBMS memang susah lah nak trace. Sebab apa ada big data? Big data ni ada salah satu daripada revolusi IT lah kan, yang terkini. So daripada big data ni kita gunakan sebagai business intelligence, BI. Contoh antaranya dekat sini kita guna data hardware, data mah, Hadoop, apa semua ni. Boleh juga kita gunakan Microsoft Power BI. BI ni business intelligence ni, dia akan susun data yang terlalu banyak ni, dia akan kira, dia akan buat analisis kepada sesuatu ramalan. Kemudian menggunakan software lah. Tapi kita perlu masukkan big data tersebut. Data warehouse ni tempat simpan data, data history dan transaction dan sebagainya. Data mart ni pula kecil sikit daripada warehouse. Dia lebih kepada contoh kat sini dia bagi specific population. Specific population ada dekat dalam data mart. Warehouse besar, kecil daripada warehouse, data mart. Boleh tengok lah, ni dia data mart, data warehouse. Ini di dalam business intelligence. Hadoop ni apa? Hadoop ni adalah satu software lah yang dia katakan parallel processing of big data.
Dia big data ni nak proses perlukan komputer yang besar, tetapi bila kita guna sistem Hadoop ni, kita akan gunakan banyak komputer berkongsi cara proses. So lebih murah lah nak dibandingkan dengan yang lain. Contohnya digunakan oleh Facebook, Yahoo dan NextBio. In-memory computing, dalam big data analysis kita akan gunakan RAM. Sebab apa? Dia nak avoid delay. Tak nak apabila sesuatu data berada dalam RAM, dia lebih cepat untuk diproses berbanding di dalam hard disk. So sebab tu ada nak dalam RAM. Analytic of platform akan lebih laju lah. Okay, ni soalan. Okay, next. Okay, trend sekarang analytic macam yang tadi, kita ada OLAP, OLAP, data mining, text mining dan web mining. Berdasarkan database tadi dipecahkan kepada beberapa tajuk lah. Contoh data mining, kita nak cari data tersebut, big data ni dekat mana. Text mining, kita tengok berdasarkan text, dan web mining berdasarkan web. Semua ni ada dia punya key point dia. Ni dia contoh online analytic processing, kita proses melalui online. Dan contohnya how many washes sold in East in June compare other region. Maksudnya kat sini berapa banyak yang terjual washer. Benda ni kita boleh tengok dekat dalam OLAP, dia akan proses lah big data tersebut. Ni dia, ni washer, ni screw, washer, nut and bolt. Screw, washer tu ada pelapik besi tu yang macam donut tu, nipis macam duit shilling tapi berlubang tu. Bolt adalah inilah yang bolt and nut. Okay, nut tu yang hexagon tu, screw dia. Bolt tu yang panjang tu. Okay, benda ni adalah data model kepada produk yang terjual ni lah. Contoh dia panggil bolt ni. Okay, data mining pula, kita nak cari pattern atau relationship sesuatu data tersebut. Contoh, sebab apa customer ni beli produk ni, apakah trend masa kini orang membeli barang. So kat sini dia dapat predict lah future behavior, apa yang orang akan beli next. Ni konsep data mining lah. Ni text mining. Text mining ni kata dia akan mencari teks dari segi email, transcribe, kes undang-undang dan pelbagai jenis pattern. Semua ni surat-surat yang digital dia akan di-scan, memberikan key element. Ni text mining. Sentiment analysis software, contohnya dia boleh scan blog, email dan social media lah. Text mining, apa benda orang akan cakap. Web mining pula dia lebih kepada web lah. Dia struktur dia akan scan web, apa-apa website lah yang ditargetkan. Okay, company yang menggunakan web biasanya ada database tersendiri untuk customer ataupun akan kongsi. Contoh kat sini web server, application server and middleware, CGI script, database server. Okay, database server ni yang biasalah, yang kecil lah di BMS, bukannya big data. Tapi apabila kita guna web di database, lebih senang lah sebab kita gunakan browser saja. Sebab online kan, guna browser, bukannya kena ada sistem yang tersendiri. Lebih murah sebab gunakan sistem web. Ini contoh dia lah, database server, application, web server, internet, client, web browser. Kita gunakan benda ni je sebab benda ni berada di laman web. Okay, apabila kita cerita tentang data dan big data ni, dia sebenarnya maklumat. Maklumat ni kita peroleh secara betul atau tidak. Jadi kat sini kita boleh guna tak maklumat tersebut. Jadi dekat sinilah timbul pelbagai jenis polisi. Contoh kat sini dia dalam apa ni, suatu bisnes, bila kita nak buat apa-apa, dia share, boleh manage, boleh gunakan data tersebut. Contohnya data admin. Okay, dia nak manage data. Data governance ni, dia nak check data tersebut boleh diguna ke atau tak boleh, integrity ke tak, data ni secure ke tak. Benda ni lah. Dan database administration, dia maintain database lah. Ni tentang database, yang ni tentang polisi kepada data tersebut. Contohnya awak pergi dekat
bank, awak nak buka akaun bank, nanti awak tulis borang, dia ada satu tick. Anda mahu maklumat anda digunakan oleh pihak ketiga, tick yes or no. Benda ni lah data administration ni lah akan check dengan data government to ensure data quality. Okay, nak tahu data tu berkualiti ke tak, biasanya lebih 25% critical data di dalam Fortune 1000. Fortune 1000 ni company yang paling kaya dalam dunia. Ni berapa ni? 1000 company yang terkaya dalam dunia. Dia kata biasanya 25% data ni adalah tak tepat atau tak lengkap lah. Maksudnya biasanya ada 75% sahaja data yang lengkap dan boleh digunakan. Lebihnya dia adalah salah key in, data yang tak stabil, lepas tu data yang bertindih. Okay. Sebelum nak letakkan database yang baru, nak letakkan maklumat yang baru, kena betul lah maklumat yang lama. Contoh yang lama dah rosak, kita kena repair maklumat, masukkan maklumat yang baru, jangan tinggalkan kosong. Dekat sini lah baru data tu akan jadi lebih baik. Data quality audit. Okay, audit pun ada juga dalam data. Okay, apa yang dia buat? Dia survey sample of data file. Okay, data file ni audit akan datang, dia pergi tengok data. Contohnya dalam sistem awak, dalam database, dia akan check database awak ni password boleh tengok ke tak. Semua ni data ni dah di-encrypted ke ataupun boleh dilihat dalam database. Ni antara benda penting lah. Password tu untuk sesuatu ni, password dia sama ke tak sama, ataupun default password. Contoh default password ABC123 kan. Dia akan check semua benda ni, memastikan kualiti data ni bermutu tinggi. So dekat sini kalau ada benda-benda yang tak capai standard data, dia akan buatkan data cleansing. Ni software lah, dia akan detect yang mana tak ok, yang mana redundant semua ni. Ni dia panggil data cleansing lah, supaya data ni lebih bermutu. Ok, ini dia punya interaktif dia. It's okay. Ok, setakat ini sahaja untuk chapter 6. Ok, terima kasih.